adakah kamu melakukan demikian kepada Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Dia kata bahkan yang buat tu adalah yang besar tu. Tanya Allah, tengok kalau dia boleh cakap. Tu dekat tengkok dia akan ada Sayyiduna Ibrahim Abul Anbiya. Yang ketujuh, Sayyiduna Lut mulia. Kenaan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sayyiduna Ibrahim dilahirkan pada permulaan 2000 tahun selepas Nabi Adam, ini selepas zaman Nabi Adam alaihissalam. Ini Nabi Allah Ibrahim alaihissalam 2000 tahun setelah Nabi Adam alaihissalam wafat. Ini seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdul Karim Ad-Dimyati. Dan beliau, Sayyidina Ibrahim alaihissalam adalah merupakan sahibah karam, seorang yang sangat mulia, pemurah dan bermujahadah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang pertama yang menggunakan kayu siwak. Awwalu man istaka sebut. Dan orang pertama yang beristinja dengan menggunakan air. Dan orang pertama yang khassa syaribah, ini yang mencukur misai dia. Dan orang pertama yang mengambil tetamu. Dan orang pertama yang dilihat padanya ada uban, di mana sebelum tu umat ni tak ada uban. Yang pertama ada uban adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan beliau juga orang pertama yang memakai seluar. Yang mencipta seluar adalah Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Dan beliau juga orang pertama yang berkhitan. Para Nabi sebelum ni berkhitan. Nabi-Nabi semuanya khitan. Maknanya dilahirkan dalam keadaan khitan, cuma Nabi Ibrahim maksudnya melaksanakan proses khitan. Dan banyaklah perkara-perkara yang diperolehi oleh manusia pada zaman ini, kebanyakannya dimulakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ada Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Qila dikatakan, nah sekali beliau mengambil berhala, lalu diikat berhala tadi pada kakinya, di arzuliha, dengan kaki berhala tadi diikat, dan kemudian dibawa, tarik berhala tu duduk di belakang, ditarik berhala tadi, kemudian dia sebut pada orang ramai, siapa yang nak beli sesuatu yang memudaratkannya dan tidak memberi manfaat kepadanya. Dan waktu tu umurnya 17 tahun. Ini orang marah kan, kaum dia marah sebab dia persembah berhala. Tiba-tiba Sayyidina Ibrahim buat macam tu, dan bercampur dia dengan orang ramai. Dan lalu mereka ni kata kepada dia, kata apa ni, kaum dia kata, kalau macam tu kamu kena pergi dengan kami, ikut upacara yang kami lakukan dengan Tuhan-Tuhan kami. Maka beliau menolak dan beliau mengatakan, inni saqim, saya sakit, kata dia. Saya sakit. Di situ ayat ni yang dikatakan bahawa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memohon ampun kepada Allah dengan ucapan ni, inni saqim. Sebahagian kata saqim di sini dengan makna bukan sakit, dengan makna zahir. Ini seolah macam kata menipu. Para Nabi tidak akan menipu. Jadi adakah Nabi Ibrahim menipu pada waktu ni kerana kata-katanya dia sakit, padahal dia tidak sakit? Dan ini boleh ditanggung dengan makna sakit hati ketika mana melihat apa yang dilakukan oleh kaumnya. Inni saqimun, saya sakit dengan makna saya sakit hati. Tapi dia faham dia sakit, demam. Fatarakuhu wa kharaju ila as-sahra. Maka mereka meninggalkannya dan mereka orang kampung bandar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini pandangan ulama mengatakan bahawa tempat berlakunya peristiwa ini adalah di Turki. Di Turki sekarang ni masih ada kawasan tersebut, tempat yang mana Nabi Ibrahim dibakar, dilempak dalam api dan seumpamanya. Lalu mereka keluar pergi ke padang pasir, fa'afada fa'san, lalu dia ambil kapak dan dia masuk ke rumah asnam. Jadi di tempat beliau tadi, tempat Nabi Ibrahim alaihissalam, ada Baitul Asnam, ini rumah berhala.
yang kalau kata mereka menyambut hari perayaan berhala, mereka akan keluar. Ya, kaum Nabi Ibrahim keluar daripada bandar tadi. Jadi ditinggalkan. Nabi Ibrahim ada seorang pada waktu tersebut, lalu diambil kapak, masuk dalam rumah berhala dan dipecahkan berhala semuanya kecuali berhala yang paling besar. Yang ini dia tak pecahkan. Bahkan digantung kapak dekat tengkok berhala besar. Bila kaum dia balik, kejutlah mereka tengok semua pakat pecah habis, kecuali yang besarnya. Lalu ditanya, siapa yang buat macam ni kat Tuhan-Tuhan kita ni? Maka mereka pun jawab, kami dengar ada seorang lelaki, anak muda yang melakukan demikian, namanya Ibrahim. Maka Namruz, raja pada waktu tersebut yang zalim ni, kata, bawa dia mari dan kita akan hukum dia depan orang ramai. Moga-moga mereka ini dapat mengambil iktibar. Bila dibawa Nabi Ibrahim, Namruz tanya kepada dia, adakah kamu melakukan demikian kepada Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Maka kata Nabi Ibrahim, qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Dia kata, bahkan yang buat tu adalah yang besar tu. Tanyalah, tengok kalau dia boleh cakap. Sambil suruh tanya, sambil pergi. Ini yang marah. Sebahagian ulama kata Nabi Ibrahim tidak tipu dalam ucapan tadi. Nabi Ibrahim menggunakan dengan uslub bal, kata dia. Dia tak tipu. Bila orang tanya, a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim jawab, qala bal. Bal tu maksudnya ada berhenti kat situ. Tapi mereka faham bal fa'alahu, bahkan yang buat adalah yang besar. Kalau kata buat yang besar tak buat. Yang buat beliau. Jadi kalau orang faham macam tu, kata Nabi Ibrahim tipu. Tak. Sebahagian para mufassirin kata, Nabi Ibrahim sebenarnya berhenti pada bal. Tapi dipaham oleh orang yang dengar, dia kata Nabi Ibrahim sambung. Nabi Ibrahim sebenarnya berhenti dalam keadaan tidak sedar. Bal. Nabi Ibrahim kata, bal tu maksud dia apa dia? Bahkan. Sungguh, memang aku buat. Tapi dia faham, bal fa'alahu kabiruhum hadha. Bahkan, ada berhenti itu bahkan, yakni bahkan anak. Ya, memang tu aku buat. Tapi orang faham, bahkan yang buat tadi adalah yang besar. Tu, dekat tengkok dia kan ada kapak. Ya. Ada fas'aluhum, tanya dia, in kanu yantiqun. Kalau kata dia boleh bercakap, try tanya. Ni dia pegeram, dia kata, nak tanya macam mana, kan dia batu. Habis tu dia kata nak sembah buat apa benda tak ada mudarat, tak ada manfaat ni. Jadi apa dia yang kamu buat ni, macam ni buat kerja bodoh ni. Maksudnya kamu pula kena jaga dia. Siapa dia pula Tuhan, siapa makhluk tadi. Yang pertama kamu kena buat dia. Yang kedua, kamu kena jaga dia. Yang kedua, dia sendiri tidak mampu untuk mempertahankan diri dia. Ini apa ni? Kata dia, fa'ajma'u ala harqih. Maka mereka pun kumpul untuk membakar Nabi Ibrahim. Lalu dikumpulkan kayu bakar dan kemudian dipasangkan api. Dan siapa pun tak berani untuk nak ambil Nabi Ibrahim dimasukkan dalam api tadi. Tak ada mampu. Kenapa? Kerana sangat kuat pembakaran tersebut. Sehingga dikatakan dalam sebahagian yang saya baca, bahawa pembakaran tadi, apinya marak membakar tadi, rasa panahnya lebih kurang dalam 40 km. Dah rasa panah tu. Masya Allah. Jadi macam mana mereka kata, mereka fikir lah, dahlah bakarnya besar. Kemudian nak lempak Nabi Ibrahim, ya sama besar dengan mereka je. Tapi ini punya orang panggil nak menunjukkan kepada kemarahan mereka terhadap Nabi Ibrahim itu terlalu besar. Sampai kumpul api pun besar sangat. Lagi tak tahu nak masuk macam mana. Kata siapa nak pergi tolak masuk ni? 40 km pun dah rasa lah. Lalu mereka pun datangnya iblis bagi cadangan kepada mereka. Iblis mai dalam mesyuarat mereka tu bagi cadangan. Jadi iblis mai kata apa? Dah mereka pakat bincang macam mana kita nak buat ni. Ni mereka cakap lagi lah. Mereka nak bunuh dah. Cuma tak tahu nak bunuh macam mana pula dah. Dia api pasang tinggi sangat. Mula pasang tak fikir. Pas pasang tak tahu nak buat macam mana. Kenapa lah. Jadi bila tak tahu nak buat macam mana, iblis mai kata apa? Buat menjadi. Buat terlebih besar. Buat lastik besar. Kamu letak di situ. Tarik. Lempak masuk dalam tu. Maka mereka pun buat. Dan Allah selamatkan Nabi Ibrahim seperti mana kita sedia. Ada cerita lagi disebutkan kata apa? Walamma ra'a Namruz zalika qala li Ibrahim alaihi salam. Bila mana Namruz melihat peristiwa tersebut ketika mana Nabi Ibrahim alaihi salam diselamatkan daripada api tersebut. Ini cerita berlaku waktu ketika dilemparkan
Sayyidina Jibril alaihi salam datang kepada Nabi Allah Ibrahim waktu dilempar ni, nak masuk dalam api tu. Sayyidina Jibril datang dan tanya, nak tak kamu aku selamatkan wahai Ibrahim? Kata Sayyidina Ibrahim alaihi salam, ini diarah oleh Allah atau kamu sendiri yang nak buat wahai Jibril? Kata tak, saya sendiri yang nak selamatkan. Tak, saya tak perlu kepada kamu. Nah, ana ma Allah, saya dengan Allah sahaja. Dia kamal yakin Nabi Ibrahim AS. Bila jadi macam tu, bila jatuh dalam api, maka Allah Ta'ala kata kuni bardan wa salam, wahai api jadilah sejuk dan sejahtera. Kata Imam Ibn Athaillah, kalau Allah Ta'ala tak sebut dekat api salama, Nabi Ibrahim mati sejuk pula, bukan mati panas. Abang kata semuanya dengan Allah. Nabi Ibrahim kalau jatuh dalam api, lepas tu kau mati panas. Tak, Allah Ta'ala kata kuni bardan. Kalau kata kuni bardan saja, jadilah sejuk wahai api, Nabi Ibrahim mati sejuk pula. Maka Allah Ta'ala tambah di belakang dia wassalama, dan sejahtera. Jadi duduk dalam api bukan sekadar sejuk dan nyaman. Berapa bukti kata api tadi masih bekerja? Bukti dia tali yang diikat Nabi Ibrahim putus. Maksudnya api masih lagi bekerja waktu tu. Cuma bercanggah dengan kerjaannya yang biasa, yang adatnya. Putih api. Dah putih tadi. Jadi bila mana Sayyidina Nabi Ibrahim diselamatkan, maka Namrud tak tahu nak buat apa dah. Namrud kata apa? Ukhruj min ardina li'alla tufsid alaina dinana. Keluarlah daripada negeri kami ni. Dihalau Nabi Ibrahim keluar daripada negeri. Kerana apa? Kerana kalau kamu duduk lagi dalam negeri kami, mungkin akan rosak agama-agama kami ni. Maka ikut kamu habis nanti. Keluar, katakan. Dan Nabi Ibrahim keluar ditemani oleh Sayyidatina Sarah dan ditemani oleh anak saudara beliau, iaitu Sayyidina Lut alaihissalam. Nabi Lut adalah anak saudara kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan mereka berdua pergi ke negeri Hauran. Dan Allah mewahyukan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pada ketika tersebut untuk berkahwin dengan Sayyidatina Sarah. Sarah waktu itu tidak kahwin lagi. Baru keluar dengan Nabi Ibrahim waktu itu sebagai hamba mungkin, ataupun Allahu a'lam. Dan apa ni, beli kurang macam tu lah. Dan kemudian barulah Allah wahyukan untuk berkahwin dengan Sarah dan berkahwin dengan Sarah. Ini baca dengan Sarah. Nah, mereka kata baca Sarah. Ada baca Sarah, ada baca dengan Sarah. Dan kemudian Sayyidina Ibrahim berniaga. Berniaga di Hauran dan ada harta yang banyak. Dan kemudian Sayyidina Ibrahim alaihissalam membeli kumasyan, kain, dan dibawa isterinya Sarah dan pergi ke Mesir. Sampai di Mesir, Sayyidina Sarah ni orangnya cantik, luar biasa kecantikannya. Sehinggalah waktu ketika sebut katanya tidak ada yang lebih cantik daripada Sayyidina Sarah. Bila mana sampai di Mesir, dikatakan bahawa Fir'aun pada waktu ketika zaman Nabi Ibrahim ni, dia jenis gila bini orang. Ini pula masalah pula. Dia kalau anak dara dia tak apa, jangan bini orang lah. Oh, jenis ni padahal bila nak masuk, orang pun kata kepada Nabi Ibrahim, bila Nabi Ibrahim nak masuk ke Mesir, orang kata kepada Nabi Ibrahim, wahai Sayyidina Ibrahim, jaga-jaga. Raja Mesir, ini Fir'aun pada waktu tu di Mesir, ini orang ni gila dengan, raja ni gila dengan bini orang. Bini kamu ni pula orang yang sangat cantik. Jadi hati-hati, dan nanti kamu akan dia apa-apakan. Kalau tahu kata bini, dia akan bunuh suami. Kalau tangkap orang, kata ni siapa? Kata ni isteri saya. Bunuh terus lelaki untuk ambil bini. Dia akan bunuh. Tapi kalau kata lain daripada benda tu, dia boleh bincang.